Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok penilaian prestasi bagi semua soalan lah ya. Semula dengan soalan 1, Rajah menunjukkan planet Marif yang mengorbit matahari secara membulat dengan tempoh peredaran T. Bukan boleh tengok soalan dia ya. So M GC Marif, M kecil, M besar GC matahari, R kecil jejari orbit Marif, dan V laju linear Marif. Okay, dia pertama soalan A1, dia nak rumus ya. Daya graviti dalam sebutan M kecil, M besar dan R. Okay, ini cikgu dah tulis kat sini lah. So ini rumus dia. Okay. Yang kedua, daya memusat dalam sebutan M, V dan R ya. So yang ni. Okay, kita juga padam sikit. Okay, kita ambil balik draw ni. Balik draw. Jadi ni yang pertama. Buat tengok sini lah. Dan ini yang kedua lah. Iaitu F sama MV kuasa 2 bagi R ya. So yang ketiga laju linear dia ya. So ni laju linear dia V sama dengan 2 pi bagi dengan T besar ya. Okey, yang B seterusnya terbitkan satu ungkapan bagi GC matahari dalam sebutan R kecil dan T besar dengan menggunakan 3 rumus. Okey. So daya graviti dia bertindak sebagai daya memusat. Kita samakan dia punya persamaan ni. So hapuskan M. So hapuskan M. GM. Okey, ni kita boleh buang lah ya. Alah, cikgu nak padam sikit lah. Kita ambil balik draw. Lepas tu, okey, yang ni kita samakan daya graviti dan juga daya memusat tadi. Kita samakan saja sebab dia dua-dua F, nampak ni. Dua-dua F, ni dua-dua F ya. Cuba ambil colour lain ya. Cuba ambil colour hijau lah ya. Okey, jadi kita samakan dia dan kita cancelkan M ya. So boleh buang M ni lah. Boleh buang M. So kita dapat GM bagi R kuasa 2 sama dengan V kuasa 2 bagi R. Okey, kita gantikan pula nilai V ya. 2 pi per R bagi T. Okey, masuk dalam V ni lah. So nampak dia masukkan. So bila kita masuk, kita keluarkan R. Dan kita dapatlah, bila kuasa 2 dapatlah 4 pi kuasa 2 R kuasa 2 bagi T kuasa 2. Dan akhirnya, kita dapat M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 GT kuasa 2 ya. So ini adalah ungkapan bagi GC matahari dalam sebutan R kecil dan T besar ya. Menggunakan 3 rumus termasuk V ni lah. Okey, hak laju dia. Okey, seterusnya C, dia jari orbit Marif R 2.28 kali 10^11 meter. Dan tempoh peredaran dia selama 687 hari. Hitungkan GC matahari ya. So, kita keluarkan nilai dia. Okey, 1 hari sama 24 jam, 1 jam 3,600. So kalau 687 hari ni kita dapatlah, kita kalilah, kali 24 kali 1 jam ya. Okey. Dan kita masuk dalam formula M. Okay, masukkan semua nilai, jawapan akhir dia ialah 1.99 kali 10 kuasa 30 kg. Okey. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, sebuah satelit mengorbit bumi dengan jejari R dan tempoh T. Tuliskan laju linear dia. Okay, laju linear memang kita dah tahulah. Ini formula dia. Okay. Okay, ini formula dia. V sama dengan 2 pi per T.
Okay, gunakan rumus lain yang sesuai untuk menerbitkan rumus bagi laju linear dalam sebutan R, M besar dan M besar. So, M ialah jisim bumi. So, kita masukkan daya graviti antara satelit. Ini nilai dia. Di mana M jisim bumi dan daya pusat sama dengan daya graviti. So, kita samakan persamaan dua daya ini. Hapuskan jisim satelit M. Hapuskan. So, dapatlah V kuasa 2 R sama dengan GM per R kuasa 2. Okay, kita susun persamaan ni. Akhir kita dapatlah yang ni. V sama dengan kunci kuasa GM per R. Okay, itu adalah rumus yang melibatkan laju linear yang dalam sebutan R kecil dan M besar. Mengapakah laju linear satelit yang mengorbit bumi tidak bergantung pada jisim satelit? Sebab satelit jatuh bebas mengelilingi bumi dengan pecutan pusat yang sama dengan pecutan graviti. Dan pecutan graviti ni dia tidak bergantung kepada, kita tahu tidak bergantung pada jisim objek. Okey. Nombor 3, rajah menunjukkan orbit planet Uranus. Huraikan perubahan laju linear Uranus apabila dia bergerak dari titik A ke B. Jadi ini adalah hukum Kepler kedua lah, yang bentuk dia elips tu. Bahawa satu garis yang menyambungkan planet dengan matahari mencakupi luas yang sama ketika selama masa yang sama bila planet bergerak dalam orbit ini. So ini adalah hukum Kepler kedua. So ini bermakna semakin kecil jarak sebuah planet dengan matahari, semakin besarlah hak laju dia. Okey. Jadi daripada A ke B, laju planet Uranus bertambah sehingga dia bertambah sehingga satu nilai maksimum dan kemudian dia berkurang semula. Okey. So ini adalah kaitan pada titik A dan B. Okey, nombor 4, pasangan satelit dan bulan yang manakah mengalami daya graviti paling kecil. Okey. Jadi hasil darab jisim pasangan ni paling kecil lah antara satelit dengan bulan. Dan jarak pemisah antara pasangan ni pula paling besar. Ini pasangan yang paling kecil lah satelit dan bulan. Okey, seterusnya B dia nak suruh hitung daya graviti antara bumi dengan satelit. Okay, kita tulis rumus dia. Okay, masukkan nilai G pemalar graviti, jisim bumi, jisim satelit dan jejari dia. So bila kamu kira inilah jawapan dia. 7.71 kali 10 kuasa 3 Newton. Okey, 5. Apakah faktor-faktor yang menentukan nilai pecutan graviti di suatu kedudukan? Okey, A. So faktor dia 2 ni. Iaitu jisim bumi dan jarak dari pusat bumi. Ini faktor dia. So B, sebuah satelit berada pada jarak 4.2 kali 10 kuasa 7 meter dari pusat bumi. Berapakah nilai pecutan graviti? Okay. Gunakan rumus pecutan graviti. G sama dengan GM per R kuasa 2. Okay, masukkan nilai yang kita ada. Pemalar graviti bumi, jisim bumi dan jejari dia. Okey, untuk soalan nombor 6. Rajah menunjukkan bumi dengan planet Newton. Neptune. Tuliskan hubungan antara tempoh orbit dengan jejari orbit. Okey. So hubungan ni formula ni lah, formula last kali ni. Masa dengan jejari dia Dan seterusnya tempoh orbit bumi ialah 365 hari dan jejari orbit bumi ialah 1.5 kali 10 kuasa 11 meter. Hitungkan jejari orbit Neptune jika tempoh orbitnya ialah 5.98 kali 10 kuasa 4. So, tempoh orbit bumi 365 hari, Neptune pula 5.98 kali 10 kuasa 4. Okay, jejari bumi dah ada, jejari orbit Neptune je lah tak ada. So masukkan dalam rumus ni. So bila kamu kira R iaitu jejari orbit Neptune tu, kamu akan dapat nilai ni lah. Okay.
4.49 kali 10 kuasa 12 meter ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 7. Ini sambungan soalan kamu hari ni lah. Bumi mengorbit matahari dengan jejari orbit 1.5 kali 10 kuasa 11 dan tempoh peredaran 1 tahun. Planet Zuhal membuat orbit dengan jejari orbit 1.43 kali 10 kuasa 12. Berapakah tempoh orbit Zuhal? Jadi kita keluarkan nilai yang ada. Tempoh orbit bumi 1 tahun. Tempoh orbit Zuhal tak tahu. 2. Jejari orbit dah ada, jejari orbit Zuhal pun dah ada. Okey, masukkan saja, maka kita dapat nilai dia 29.44 tahun ya. Okey, seterusnya nombor 8, sebuah kapal angkasa mengorbit bumi pada ketinggian 1600 km. Hitungkan laju lepas untuk kapal angkasa itu. Okey, kita gunakan formula laju lepas lah. V sama dengan punca kuasa 2GM bagi R tambah H. Okey, masukkan semua nilai yang ada. Maka kamu akan dapat jawapan dia 9,900 meter per saat. Okey, 9 pula soalan tentang planet Zuhal ya, yang mempunyai gelang di sekelilingnya yang terdiri daripada zarah kecil. Planet Zuhal punya GC 5.68 kali 10 kuasa 26 dan jejari 6.03 kali 10 kuasa 7. Hitungkan laju lepas dari planet Zuhal ya. So guna formula yang sama, okey, macam soalan 8 tadi. Masukkan nilai, so jawapan akhirnya ialah 3.54 kali 10 kuasa 4 meter per saat. Bincangkan kemungkinan zarah kecil dalam gelang-gelang planet Zuhal terlepas ke angkasa. Zarah tu tak terlepas lah ya, kerana laju lepas dia sangatlah tinggi ya. Ni sangat tinggi. Okey, 10 rajah menunjukkan 3 jasad A, B dan C diberi daya graviti antara A dan B ialah P. Nyatakan dalam sebutan P daya graviti antara B dan C dan A dan soalan nombor 2 pula A dengan C ya. So yang ni sebutan ni awak kena masuk dalam formula dia je lah. Okey. Nilai formula daya graviti. Okey, masukkan nilai dia. So untuk yang ni F sama dengan GM bahagi dengan R kan. Okey. 100 kali 100. Okey, kita masukkan nilai dia. Okey, kita dapat satu persamaan lah. Ya, ini satu persamaan. P sama dengan 400 G. Jadi persamaan pertama. Okey, seterusnya antara B dengan C, kita masukkan nilai. Kita dapat persamaan kedua. FBC sama dengan 800 G. Okay, bandingkan 1 dan 2. Okay. Kita dapatlah FBC-nya hanyalah 2P. Okay, antara A dengan C kita masukkan nilai. Kita dapatlah persamaan FAC sama dengan 200 G. Dan bila kita bandingkan persamaan 1 dan 3, maka kita dapatlah FAC sama dengan 0.5P. Ni masuk-masuklah ni kelas ni persamaan linear kan. Okey, matematik sajalah. 11, darjah 1 menunjukkan maklumat intiger jenis orbit X, Y dan Z. Orbit X, Y dan Z dengan bentuk dia dan ketinggian serta tempoh. Sebuah agensi angkasa ingin melancarkan 2 buah satelit P dan Q ke dalam orbit mengelilingi bumi. Satelit P adalah satelit pengimejian bumi yang boleh mengambil gambar pelbagai kedudukan di permukaan bumi, manakala satelit Q adalah satelit komunikasi televisyen. Okey, dia nak tentukan orbit manakah sesuai untuk satelit P dan Q. Okey, ni sebenarnya sebaiknya awak buat dalam jadual ya. Bukan, ni adalah dalam bentuk point lah. 1, 2, 3, 4. Untuk jawab soalan ni, soalan esei ya.
Sekarang ni untuk kamu punya silibus soalan nombor terakhir lah. Soalan nombor 12. Tak ada pilihan soalan ni. Sebaiknya tulis dalam jadual sebenarnya. Ini dalam bentuk point. So yang pertama dari segi ketinggian. Kamu boleh tulis tempoh. Dia ada 3 ciri tu kelas. Bentuk orbit, ketinggian dan tempoh orbit. Okey. Di sini ditulis nombor 1 ni ketinggian. Tak apalah, tak kisahlah tu. Ketinggian orbit yang paling kecil supaya boleh mengambil gambar foto yang jelas bagi muka bumi. Ini dia punya sebab. Jadi sebenarnya kalau nak jawab soalan ni sebaiknya buat jadual lah. Cikgu cadangkan kamu buat jadual Buat jadual tak perlu besar, tak perlu ni 2 kolom saja. 2 kolom 2 baris. So ini adalah ciri, ini adalah sebab dia Kita terangkan kenapa kita pilih ciri tersebut. Nombor 1, nombor 1. Jadi sebenarnya soalan yang nombor 1 ni masuk dalam jadual ni. Maknanya kita tulis dulu ciri dia ketinggian orbit. Okey, yang mana kamu pilih? Kamu tak perlu tulis nombor dia. Kamu cuma tulis dia tinggi ataupun rendah. So dia pilih yang kecil rendah ataupun kecil ataupun besar bolehlah So ketinggian orbit yang paling kecil kalau ikut kat situ 6.7 lah pada 10/3 kan. So kita tulis, tak perlu tulis nilai, kita tulis dia ciri dia saja, iaitu ketinggian orbit kecil. Tulis kat sini. Okey. So reason dia supaya boleh mengambil gambar foto yang jelas bagi muka bumi. Tulis kat sini sebab dia lah. Ciri sebab ataupun nak tulis penerangan pun boleh juga Ini yang elok untuk soalan esei Okey, yang kedua tempoh. Tempoh orbit. Okey, tulis sini nombor 2. Tempoh orbit. Okey, apa tempoh orbit? Okey. Tempoh orbit apa kamu ambil? Elips ke bulat? Okey. Besar ke kecil? Itu bentuk orbit So kat sini kita ambil nilai yang kecil juga So kalau itu kecil 1.41 kan. Okey. Dia pilih ciri kecil. Daripada 24 jam supaya, ni reason dia lah, supaya mengorbit bumi beberapa kali dalam satu hari. Satelit itu akan berada di atas tempat-tempat berlainan di muka bumi dan boleh mengambil foto yang banyak di tempat yang berbeza. Sebab kita nak dia banyak kali berada di tempat yang lain-lain Okey, tulislah reason kat sini ataupun penerangan dia Nombor 2. Okey, nombor 3. Bentuk orbit. Okey, tulis sini bentuk orbit. Okey, bentuk orbit apa? Tulis katalah kamu pilih elips. Tulislah elips. Okey, ini untuk ciri. Okey, penerangan dia supaya boleh mengambil foto jarak dekat dan jarak jauh. Okey. Maka ni 3 ciri, 3 sebab ni kamu dapat 6 markah lah. 1 markah ciri, 1 markah sebab. Untuk satu soalan kamu jawab. Maknanya untuk soalan ni dia 2 markah lah jadi ni. 2 markah. Boleh nak tulis bentuk point macam ni tapi paling bagus buat dalam bentuk jadual. Okey. Maka yang manakah kita pilih? Orbit X ke, orbit Y ke, orbit Z. Okay, ini jawapan akhir dia Maka satelit P perlu diletakkan dalam orbit X yang atas sekali lah. Dalam jadual yang atas sekali. So ni markah yang ke-7. Okay, mana markah ke-8? Markah ke-8 ni lah. Kamu masukkan ciri dia, kamu masukkan sebab dia. Keseluruhan tu kita tengok betul semua, dapat markah ke-8. Okay. Ini untuk P. Okay, bagaimana pula untuk Q? P adalah satelit pengimejan untuk mendapatkan image. Okay, sebab Q dia nak satelit komunikasi. Okay, ciri komunikasi apa? Okay. Yang pertama tengok tempoh orbit 24 jam. 24 jam yang Y tu kan. Yang nombor 2
So di sini dia nak tempoh orbit yang bernilai 24 jam. Okey. Tadi yang kecil supaya dia berputar sama dengan bumi dan sentiasa berada di atas tempat yang sama di muka bumi. Jadi satelit itu boleh menerima dan memancar semua isyarat komunikasi ke stesen ke bumi lah. Komunikasi ni macam kita guna internet lah. Internet, tengok secara langsung dan sebagainya. Okey, itu yang pertama dengan ciri serta penerangan dia. Ni pun buat jadual juga sebenarnya. Okey, yang kedua, orbit dia kita pilih yang bulat. Supaya kita pilih bulat kenapa? Supaya ketinggian daripada muka bumi adalah tetap. Sama je. Okey. Di sini kita tak perlukan kita ambil tempoh dengan bentuk orbit ya. Ketinggian kita tak ambil lah ya. Jadi pemilihan dia adalah pada orbit Y. Itu jawab soalan esei lah. Boleh nak tulis point, tak ada masalah ya. Tapi cikgu galakkan kamu buat dalam bentuk jadual lah. Okey, seterusnya soalan nombor 12. Andaikan diri anda sebagai seorang saintis, kumpulan anda telah menemui satu sistem jasad yang baru. Sistem ini terdiri daripada sebuah bintang di pusat dan 5 buah planet di dalam orbit bulat mengelilingi bintang tersebut. Jadual 2 menunjukkan maklumat dia lah. Jasad dia, jisim dia, jejari jasad serta jejari bumi. Soalan yang pertama, hitungkan nilai pecutan graviti, hal laju lepas dan tempoh orbit bagi tiap-tiap planet. Okay, ini adalah formula yang kita boleh gunakan ya. Kita nak gunakan pecutan graviti, kita gunalah formula ini. Hal laju lepas di permukaan planet, kita guna yang ni. V sama punca kuasa 2GM bagi R lah. Okey, kalau M besar, R kecil, R besar ni semuanya jejari dan jisim bumi ya. Tempoh orbit mengelilingi bumi, bintang. Ini rumus dia. Okey, jadi jadual yang ada dalam soalan kamu lah ya. Jadi jadual ni dah ada nilai. Okay, kita kira nilai daripada jadual kamu, maka inilah jawapan dia ya. Kita nak soalan apa tadi? Soalan nak pecutan graviti, hal laju lepas dan tempoh. Okey, ni dia tambahan lah yang diberi yang ni kan. Daripada jasad sampailah jejari ni. Ni yang diberi. Okey, soalan nak apa tadi? Pecutan graviti ni dah ada. Dalam meter per saat, hal laju lepas meter per saat dan tempoh orbit. Okey, kalau nak kira banyak tu memang boleh, tapi tulis dalam jadual macam ni pun baik. Cuma jalan pengiraan tu di luar lah. Okey, ni semua nilai pecutan, hal laju lepas dan tempoh orbit dalam tahun. Okey. Pecutan hal laju dan tempoh tak boleh kira untuk bintang lah, sebab jejari orbit dia tak ada dan dia sebenarnya terlampau jauh ya. Okey, dah dapat soalan pertama. B, bagaimanakah nilai pecutan graviti, hal laju lepas dan tempoh orbit mempengaruhi kesesuaian suatu planet yang baru untuk didiami oleh manusia ya. So nilai G dia akan menentukan berat badan manusia lah. Okey. Nilai G yang kecil, yang terlampau kecil ataupun besar akan menyebabkan sistem peredaran darah dan cecair dalam badan kita tak berfungsi secara normal. Dia tak boleh besar sangat, tak boleh kecil sangat kelas. Mesti kesesuaian dengan tubuh badan kita yang ada sekarang G 9.81 meter per saat. Okey, hal laju lepas yang cukup tinggi pula akan memastikan sebuah planet mempunyai atmosfera yang cukup tebal untuk keperluan manusia. Dan tempoh orbit akan menentukan kitaran perubahan cuaca dan musim. Tempoh yang terlalu pendek menyebabkan perubahan berlaku dengan terlalu cepat dan tidak sesuai untuk tumbuh-tumbuhan untuk hidup lah. Tempoh kalau panjang pula akan menyebabkan setiap musim melalui masa yang terlampau panjang.
Contohnya musim panas ataupun musim sejuk yang panjang. Tak raya Musim panas negara luar tak apa kalau negara 4 musim tu. Kalau musim sejuk memang tak larat lah. Tumbuhan habis matilah. So ini adalah kriteria ataupun ciri-ciri yang dikenakilah untuk sesuai bagi kediaman. Tapi ini adalah andaian mereka lah untuk pengetahuan kamu kelas. Kita orang Islam, kita kena percaya bahawa tidak ada planet lain yang boleh didiami oleh manusia, sebab Al-Quran kita adalah buktinya. Hanya satu tempat saja yang sesuai didiami oleh manusia, iaitu bumi. Dengan G dia, dengan atmosfera dia yang sangat sesuai yang Allah telah ciptakan untuk manusia. Tak payah carilah sebenarnya planet lain tu. Ini adalah teori fizik bagi saintis barat sebenarnya Saya dah beritahu banyak kali, mereka cuba menidakkan kekuasaan Allah, kewujudan Tuhan. Mereka nak mengatakan bahawa tidak ada pencipta. Mereka free thinker sebenarnya. Jadi kita dah percaya bahawa memang tidak ada planet lain sesuai untuk didiami. Sampai sekarang memang tidak ada pun. Dah beratus tahun dah rasanya kajian mereka Jadi sebenarnya kita tahu jawapannya tidak ada. Tapi kajilah, tak ada masalah Jangan sampai kita kufur sudah Yang pastinya kajian kita akan mendekatkan kita dengan pencipta, menambahkan rasa syukur dan kepercayaan serta keimanan kita kepada pegangan kita lah. Cikgu kena tegaskan benda ni. Okey, seterusnya pilih planet sesuai dalam manusia dan sebab dah tentulah bumi lah. Tak ada planet lain lah. The best in the world Iaitu nilai dia 9.81 meter per saat Okey. Ini adalah laju lepas daripada permukaan bumi. 1.12 kali 10 kuasa 4 meter per saat. Tempoh peredaran bumi mengelilingi matahari ialah setahun. Ada lebih ke? Okey. Itu dia lah. Bumi Kalau kita tengok planet B planet B mempunyai nilai percutian graviti yang paling dekat dengan nilai bumi. Percutian dia berapa? 7.94. Ialah yang lain tu kecil sangat ataupun besar 7.94 dengan 9.81 tak jauh lah. Manusia boleh hidup selesa dengan sedikit pengubahsuaian. Okey. Halaju planet B tidak terlalu kecil berbanding dengan halaju lepas bumi. Kemungkinan besar lapisan besar di planet cukup tebal dan tumpak untuk kumpulan manusia. Tempoh orbit planet B hampir sama dengan orbit bumi, iaitu 1.24 terlebih 24 bulan tu. Dan planet yang dipilih untuk diterokai ialah planet B. Disebabkan ciri dia hampir dengan bumi. Tapi pandangan saya sebagai orang Islam, kita ada pegangan, tak payah percayalah tu kelas. Kita tengok sajalah kajian mereka, harap tidak ada penipuan di sebalik itu. Okey, sudut penggayaan lah soalan. Andaikan manusia telah berjaya mendiami planet Marikh, tak sudah lagi. Anda bersama sekumpulan saintis dikehendaki mereka bentuk satu sistem orbit bagi satelit buatan yang akan mengorbit Marikh. Satelit buatan tersebut daripada satelit gaji cuaca, pemetaan permukaan planet dan satelit komunikasi. Jadual menunjukkan maklumat mengenai planet Marikh. Cadangkan ciri-ciri orbit satelit dari segi ketinggian, tempoh dan laju linear serta tapak pelancaran serta faktor lain yang sesuai. Jadi nak reka satu sistem orbit. Jadi kat sini maklumat dia atmosfera di planet Marikh lebih kurang 100 kali lebih tipis daripada atmosfera bumi. Ini kalau kita pergi memang tak bernafas lihat bulan Satelit boleh mengorbit lebih dekat permukaan Marikh berbanding dengan bumi dan masih tidak mengambil rintangan yang besar. Ini ciri dia Satelit kaji cuaca dan satelit pengimejan perlu berada dalam orbit rendah dengan tempoh orbit yang lebih pendek daripada tempoh putaran Marikh. Dan satelit komunikasi mesti punya tempoh orbit yang sama dengan tempoh putaran Marikh. Di mana rumus dia ialah kita gunakan halaju satelit. V sama dengan punca kuasa 2 GM
R tambah H, ketinggian bumi daripada bumi ke satelit. Okay. So ini ciri-ciri yang dia bagi. Jadi itu saja tentang soalan penilaian prestasi. Ada 13 semuanya soalan ya. Okay. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, anda boleh tanya dalam Telegram ya. Okay, itu saja Pak Cikgu. Assalamualaikum.